Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya 'inda hati ilaih. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya 'inda hati ilaih. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya 'inda hati ilaih. Wala haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk kali ini kita akan membincangkan semula, berkongsi semula berkaitan dengan tajuk pada bahagian yang pertama yang telah kita kongsikan pada perkongsian yang telah lalu, iaitu kenapa aku diuji. Sebenarnya tuan-tuan, bukan sekadar aku yang diuji, tapi itu adalah kita ni semuanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya pada perkongsian yang telah lalu memang aku diuji sikitlah dengan masalah tekak sakit kan. Jadi nampak orang kata, nampak sedih sungguh ni. Tak sedih mana, tapi dengan suara tak ada, tekak pun sakit. Jadi cara penyampaian tu agak terganggu sikit lah. Walau apapun, Alhamdulillah, insya-Allah dengan perkongsian yang sebegitu, mudah-mudahan dapat diterima, dapat diambil manfaat oleh semua, insya-Allah. Jadi pada minggu ini kita akan sambung apa yang telah kita bicarakan, apa yang telah kita share sama-sama pada rakaman yang telah lalu, iaitu berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, terutamanya sebagai orang yang beriman. Apabila kita menerima ujian ini dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai suasana, dan cara kita menerima ujian ini, setiap orang dia tak sama. Cara terima ujian untuk setiap orang tu dia tak sama. Bagi sahabat kita, bila diterima ujian dia nampak lebih tenang, dan sahabat yang lain kita lihat bila diterima ujian dia nampak sedikit gelisah. Ada yang ditimpa saja ujian dia terus down, orang kata kan. Baik, insya-Allah. Walau bagaimanapun kita kata ada teori psikologi yang mengatakan bahawa setiap orang yang diuji ataupun dia menerima ujian kegelisahan kesedihan ataupun apa-apa permasalahan yang dia lalui, sepatutnya dia kongsikan. Lebih baik dia kongsikan. Jangan perap saja untuk diri saja. Untuk diri dia saja dia simpan, akhirnya benda ni akan meletup menjadi barah, menjadi kesakitan, menjadi penyakit kepada diri individu tersebut. Itu dari segi psikologi. Kita pun tak mau nafi, dari segi psikologi benda ni kita kena kongsikan. Tapi sejauh mana penerimaan orang lain terhadap apa yang kita kongsikan, kita bimbang. Kesedihan, kegelisahan dan permasalahan yang kita kongsikan itu, bila kita kongsikan dengan dia, menjadi satu permasalahan yang lebih besar. Mungkin benda yang kita kongsikan, kegelisahan yang kita kongsikan itu satu keaiban yang patut disembunyikan. Kita hanya luah untuk orang yang kita percaya sahaja. Tetapi dengan keadaan akhir zaman ini, dengan media yang tanpa sempadan, perkongsian yang macam-macam, sehingga kan daripada perkongsian yang baik-baik termasuk perkongsian yang tidak baik, yang tidak mendatangkan manfaat kepada manusia sekalipun. Sebenarnya itu juga ujian kepada kita umat akhir zaman, bagaimana nak menahan diri kita daripada terjebak dengan apa-apa trend terkini yang berlaku dalam masyarakat. Jangan terikut-ikut. Kita menjadi bimbang. Diri saya sendiri cukup bimbang dengan keluarga saya, dengan ahli keluarga saya terutamanya, dan saya bimbang juga dengan masyarakat umum kita hari ini. Diuji dengan teknologi, diuji dengan aplikasi sahaja, diuji dengan cerita kartun sahaja. Semuanya akhirnya terpengaruh, diracuni dengan ujian tersebut. Akhirnya nampak sihat tubuh badan, tapi jiwa mereka sakit.
Sebab itulah dalam psikologi dia suruh kongsikan. Boleh kita kongsikan, tapi dalam Islam, psikologi Islam menyuruh kita mengadu, luah apa sahaja permasalahan yang kita hadapi, permasalahan yang kita lalui, dengan meluahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Maha mendengar, Allah akan dengar semua luahan, kegelisahan, kesedihan, keaiban kita yang kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan dengar dan tidak sesekali disebarkan kepada masyarakat umum, bahkan ditutup serapat-rapatnya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ikut pandangan psikologi, tapi kita jangan tinggalkan pandangan ilahi, kerana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dia yang menguji kita, dia yang mengubati ujian kegelisahan yang kita lalui. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita banyak benda yang kita boleh buat untuk kita adukan permasalahan kita, ujian yang kita hadapi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala ini tempat kita luah segala apa yang kita lalui. Kita luahlah segala-galanya. Kita berdoalah apa sahaja yang kita minta. Cuma dalam doa kita tu berhati-hatilah sikit. Jangan demand dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sekali guna istilah Inggeris kan. Jadi kekok sikit lidah. Selalu duduk baca Quran je. Ujian juga tu. Baik. Insya-Allah kita berdoa. Berhati-hati dengan doa kita. Jangan sampai kita terpesong sehingga kan kita berdoa tu amboi minta sebiji orang kata kan. Amboi macam Allah tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Kan? Kadang-kadang ada orang doa ajak macam tu. Janganlah sampai macam tu. Kan? Kita mintalah apa pun ke Allah. Kita gunalah bahasa apa pun, bahasa yang menghinakan diri kita di hadapan Allah SWT. Gunalah bahasa yang merendahkan diri kita di hadapan Allah SWT, dan gunalah bahasa rayuan yang sebaik mungkin, sepenuh hati kita di hadapan Allah SWT. Adukan melalui doa kita kepada Allah SWT. Dalam solat kita juga kita boleh mengadu kepada Allah SWT. Sebenarnya setiap kali kita rebahkan dahi kita, wajah kita yang mulia ini, kita rebahkan di lantai yang dipijak orang, yang dilalu-lalang oleh manusia, bekas tapak kaki orang, kita letak muka kita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menerima ujian dan juga dugaan, kita rebahkan dahi kita sepenuh hati dengan kehinaan, dengan penuh rasa dosa dan bersalah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setengah malam kita bangun, di saat orang lain lena dibuai mimpi, kita terjaga tengah malam, ataupun memang kita set jam nak bangun tengah malam, bangunlah, bersihkan diri kita, mandi elok-elok bagi segar, wuduk dengan sempurna, pergilah menghadap Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, di saat orang lain lena dibuat mimpi, di saat orang lain hanyut dengan jeritan-jeritan sokongan kepada tim bola sepak, tim badminton dan sebagainya. Tidak salah, tapi kita ambillah ruang untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi di atas muka bumi ini. Sungguh dahsyat ujian yang kita rasakan pada diri kita. Bukan kita nak bandingkan ujian yang orang lain dengan kita. Kita anggaplah apa yang kita lalui ini, ya Allah, cukup dahsyat apa yang aku lalui ini. Mungkin kecil pada orang lain, tapi kita yang lalui, kita tahu ini kuat ujian ni. Ya Allah, ujian ini kuat. Orang lain mungkin anggap ringan, tapi pada diri aku, benda ini cukup berat untuk aku hadapi. Kalau tanpa bantuan dan tanpa luahan dan aduan kepadamu, ya Allah. Itu yang perlu kita buat. Solatlah hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita takarrub, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehampir mungkin. Sebab itulah saya katakan tadi, dalam sujud kita itu penting. Kerana itulah waktu yang paling kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita itu.
luahkan segalanya. Jangan bahasa Melayu pula nah, batal solat pula. Okey, baik tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Ingat, apa yang kita buat dengan menyampaikan aduan kita kepada Allah SWT, ini adalah yang paling terpuji. Ini yang paling terpuji. Sebab kita terima ujian daripada Allah, akhirnya kita terus cari Allah yang utama. Kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah ini memiliki segala-galanya. Allah memiliki segala-galanya. Sepanjang kita berada dalam keadaan diuji itu, resah yang bertahan atas dasar kesabaran adalah menjadikan ia satu nilai ibadah kepada kita. Sepatutnya benda tu satu kegelisahan, tapi kita letak di landasan yang betul, ia adalah ibadah kepada kita, insya-Allah. Inilah orang panggil satu proses, ya, untuk kita kumpul pahala sebenarnya. Bukan di saat kita diuji dengan Allah SWT dengan sesuatu masalah, satu penyakit, sakit dan sebagainya, kita bersungut, kita mengadu sakit itu, sakit ini. Tapi sebenarnya itu adalah ujian ataupun ladang pahala untuk kita sekiranya kita redha dan bersabar dengan apa yang telah kita hadapi itu. Kerana itu adalah sebenar-benarnya tempat untuk kita mengumpul pahala. InsyaAllah kalau kita buat macam ni, kita akan menjadi seorang yang tabah. Kita akan jadi seorang yang tabah. Hidup kita akan sentiasa didatangi dan juga dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Tuan-tuan, jadi itulah yang panggil sedikit pertambahan perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung untuk sesi-sesi yang seterusnya. Jangan jemu, jangan cemui, jangan rasa beban dengan tazkirah dan juga peringatan. Saya bukan ingatkan tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya, ahli keluarga saya, selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, haza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.